tak tahulah berapa tahun saya boleh ambil untuk mengurangkan berat sebanyak itu. And we are so lucky that Puan Marini bersetuju untuk berkongsi macam mana beliau boleh mengurangkan berat sebanyak itu. Dan juga the whole journey, the whole process that she went through to actually achieve to be where she is today. Okay, so tanpa kita membuang masa, saya mempersilakan Puan Marini. Okay, mungkin boleh perkenalkan diri dan sedikit sebanyak berkenaan dengan journey dalam losing weight ni. Saya start proses journey untuk lose weight ni start tahun lepas, 2022 April. So tahun ni genap setahun lah. Okay, setahun. So saya starting weight masa tu 153 kilogram. Okay. Which is memang morbid obese lah. Okay. Memang saya banyak penyakit, sakit puan ada, respiratory pun ada, endocrine pun ada, and then apa lagi banyaklah, metabolik pun ada, of course lah, sebab bila kita besar kan. Betul. So daripada situ memang saya nekat lah, untuk berubah. Saya start dengan low carb diet selama sebulan lebih. Saya rasa masa tu start Ramadan. So dalam masa Ramadan tu saya start low carb. Saya dah kurangkan ambil nasi, still ambil nasi, tapi kurangkan, tapi cut off sugar lah. Memang daripada tahun lepas sampai sekarang saya cut sugar. So mi, roti memang saya avoid lah masa tu. Boleh survive tanpa mi, tanpa roti. Nasi macam mana? Nasi ada ambil ke tak? Masa first 1.5 month tu memang saya ambil nasi, tapi portion sikit lah. Okay. So sekarang ni langsung tak ada nasi? Tak ada nasi langsung. Ada rasa nak mati tak makan nasi tu? Beras pirang pun tak ambil memang totally no nasi at all? Totally no nasi at Wow, all. very impressive. Walaupun Parboil no? Tak. So tak dapat makan nasi biryani, nasi tomato, nasi ayam, segala nasi? Tapi kelebihan dia saya boleh makan protein. Okay. So lauk memang saya akan ambil protein secukupnya. Okay. So, sebenarnya bila kita ambil protein, memang kita akan kenyang lama. Okay. Contoh kalau macam bulan puasa, kita berbuka dengan protein, sampai buka puasa seterusnya pun kadang-kadang tak rasa lapar pun. That's mean protein yang kita ambil hari tu memang cukup. I see. Okay, so tadi kalau kita tengok recap balik the journey, apa yang Puan Marini inform is actually dia dah praktiskan this particular journey ataupun she started off tahun lepas pada bulan puasa April dan bertemu April kali ni dah dekat setahun. So far daripada setahun ni Puan Marini dah stop makan nasi, dah stop all sorts of carbohydrate. And apa lagi? Itu juga? Gula lah. Oh, dan gula. Totally no gula. Teh ais limau ais, apple juice. Cuma tak ada kalau langsung. rasa nak ni, saya guna stevia lah. Okay. So, apa yang digantikan adalah dengan menggunakan stevia. Okay. So far ada rasa craving yang melampau. Dessert macam mana? Ada apa-apa yang boleh digantikan ke? Dessert sebab saya biasa memang sebelum ni memang saya sangat suka kek. Okay. Tapi bila kita dah lama tinggal, orang makan depan kita pun rasa macam mungkin jauh lagi lah perjalanan saya sendiri. Saya tengok orang macam Ailia menjeji. So it's actually a very big challenge and it's actually very fascinating that you boleh overcome this particular challenge lah. This is what I can say. Okay, so soalan cepu cemas. Since dah 1 tahun this particular journey, definitely Puan Marini dah berkeluarga, ada suami, ada anak-anak. So how does it affect? Sebab kalau kita nak masak, mesti kita kena fikir orang-orang lain. So adakah ada any other family member yang join sekali dalam this particular program, this journey, atau memang Puan Marini seorang? Dan macam mana nak uruskan makanan? Dulu selalu kata mak-mak jadi di BKL kan. Saya sendiri jadi BKL tu jadi besar sekarang ni. So macam mana Puan Marini handle ataupun ni? Macam mana nak cater untuk family punya needs? Saya ada seorang je anak. Okay. Tapi memang anak dengan husband saya memang tak join this journey lah. Okay. Sebab dia orang kata dia orang memang tak ready, so saya tak paksa. Okay. So everyday memang saya masak. Okay.
macam masak macam biasa. Dia orang nak nasi, saya masak nasi. Dia orang nak lauk, saya masak lauk. Okay. Cumanya sebab saya mostly saya memang on keto diet. Keto diet, okay. So saya memang makan lauk je lah. Okay. Makan lauk. So makanan dan masakan yang sama. Yes. Cuma puan ambil protein. How about the portion? Macam mana you ukur portion yang you perlu diambil? Biasanya kalau saya buat lauk untuk saya, seekor ikan sederhana, ataupun dada ayam yang sebesar tapak tangan. Okay. Cukup? And tambah telur lah. Okay, tambah telur. Maybe telur rebus 2 biji ke. So saya rasa tu pun dah cukup. Okay, kita ada satu soalan. Alamak, tak nampak sangat ni. Bagaimanakah apa ni? Kalau kita yang memang ada masalah kebocoran protein. Okay. Macam mana? Saya lupa nak cakap tadi, saya memang follow up saya punya endocrine dekat PPUKM. Yang semua-semua tu lah yang saya cakap tadi, sakit puan semua tu memang dekat PPUKM. So every 3 months memang saya akan ambil darah. Okay. So doktor akan monitor daripada situ lah. So dia akan, kalau ada apa-apa dia orang akan advise saya. So far renal profile everything okay? Creatinine semua okay? Tak adalah bila ambil protein terlampau tinggi level ke apa ke? Tak ada. So far okay lah. Selama setahun yang saya duk follow up dengan diorang tu, so far okay. Okay. Pada pendapat saya lah, bagi pesakit yang memang dah ada kebocoran protein ni, it's better to consult doktor lah. Better consult doktor. Jangan cari UKKP tak pakar sangat. Okay, so kena pergi terus tengok siapa pakar-pakar yang boleh address your issue, especially kita punya renal punya specialist ataupun endocrine punya specialist, because it's not just that particular problem, that might be any other issue that can actually arise. So macam tadi Puan Marini actually address, bila kita berbadan besar, kita ada higher tendency untuk develop metabolic syndrome. So metabolic syndrome boleh mengakibatkan lebih banyak penyakit-penyakit, especially kencing manis dan banyak-banyak problem-problem lain lah. Betul. So far saya follow up selama setahun dekat PPUKM tu. My hormone level pun dah okay. Okay. My HbA1c pun semua dah cantik dah. Okay, alhamdulillah. Setakat ni lah. So kita tengok bulan 5 ni nanti saya ada follow up lagi. Okay, that's very good. Okay, tadi Puan Marini ada satu sentence yang Puan Marini cakap yang quite interesting. Dia kata kalau you makan protein buka puasa kali ni, you boleh tahan sampai buka puasa esok hari. So sahur makan apa? Makan ke tak makan? Saya tak makan. Saya minum apple cider, campur lake salt lime, and kalau nak ubah selera saya akan tambah sikit stevia lah. Kalau tak saya makan minum macam tu je lah. So memang your solely you punya meal is actually during buka puasa, which consists of protein, sayur-sayuran. Saya tak makan. Saya tak makan. Alamak. Saya top up dengan multivitamin. Okay, multivitamin. Ada masalah sembelit ke apa-apa since nak makan sayur? Tak ada. Okay, so far alhamdulillah. So basically memang protein sahaja. Yes. Without any fiber. Buah-buahan? Buah-buahan saya tak makan. Buah-buahan pun tak makan. Ya Allah. Okay. So memang sangat challenge So memang it's very apparent in her results that memang Puan Marini bergantung sepenuhnya kepada protein. Back to what she said, dia bergantung kepada keto diet. Okay, disclaimer, keto diet bukanlah something yang applies to everyone. So macam apa yang Puan Marini katakan, she actually started off with low carb diet, di mana dia try untuk potong carbs dan seterusnya lepas dia dah selesa selama beberapa bulan, sekarang dia mengamalkan keto diet. Okay, so bagi mereka yang bertanya apa itu keto diet, insyaAllah kita akan ada session pada 19 April untuk menerangkan apa itu intermittent fasting, apa itu jenis-jenis diet yang boleh dipraktikkan. Okay, bagi mereka yang tak boleh nak tunggu sampai 19 April, bolehlah Google apa itu keto diet. Basically, keto diet is a diet that mengkhususkan pengambilan protein secara lebih compared to others, and memang tiada carbs langsung. Ataupun sekiranya mengambil carbs tu perlu berada di bawah 25 gram sehari. Betul? Okay. Okay, so Puan Marini, so far lepas ambil protein tu, memang tak rasa lapar, tak ada apa,
Moreh apa semua tak ada, kuih tak ada. Bazar Ramadan pergi ke tak? Pergi untuk beli makanan anak lah. Okay. So sebenarnya kawan-kawan semua, Bazar Ramadan tu adalah satu tempat yang baik untuk menambah step. Untuk menambah step. Bukan untuk membeli makanan. Okay, so it's very important to know. Okay, nanti pihak UKKP kita akan sharekan apakah tips-tips membeli makanan di Bazar Ramadan. Okay, so nanti saya akan post insyaAllah. Okay, Puan Marini, kalau kita tengok your journey, apa yang kami monitor, di awal program iFitter, kalau saya boleh sharekan, Puan Marini berada di lingkungan 107 kilogram ke 103 kilogram. Saya started dengan 107. 107. After February. Okay, 107 kilogram di akhir bulan Januari, waktu kita semua timbang the initial one. Selepas habis 1 bulan, Puan Marini berjaya mengurangkan 4 kilogram, which is jadi 103. And the most impressive is bulan ini, di mana dia berjaya mengurangkan 14.8 kilogram dalam masa sebulan. Sekarang daripada nombor 100 tu dah jadi nombor 88. Okay, so dia dah hit nombor 8. Bukan nombor 9 lagi, terus 88. So saya percaya ramai orang ada banyak-banyak soalan. Okay, tolong tulis dekat dalam chat box tu untuk saya bacakan. So siapa ada persoalan. So it's a very good opportunity. So at least Puan Marini boleh jawab terus. Okay, ada apa soalan lagi tu yang saya tak nampak ni? Ada add-on supplement, medical pill atau surgery. Adakah? Tak ada kan? Suplemen saya itulah multivitamin. Okay. Fish oil. Multivitamin dan fish oil. Ubat kurus, bariatric surgery apa semua tak ada kan? Bariatric surgery tu ada kisah dia. Okay. Okay. Apa kisah tu? So masa saya 153 kilo tu, memang doktor ONG saya suggest saya untuk buat bariatric. Okay. So dia kata memang you macam candidate yang bagus lah, sebab memang dia rasa saya tak boleh nak turunkan berat, sebab first jumpa dia 145 dan dalam masa 3 bulan saya naik 153. Allah, 8 kilo. Okay. So dia memang suggest saya. So dia refer saya to endocrine. Okay. So after discuss dengan doktor endocrine kata okay, why not you naturally try and do your own diet, pilih diet yang sesuai dengan you, try to lose some weight. So we need to monitor you first, and then kalau you memang betul-betul tak boleh turun, then baru kita buat proceed. bariatric. So masa tu sebab dah banyak underlying medical condition. So tiba-tiba macam terjentik hati. Okay, betul ni. Okay, why not saya So this is your turning point lah. Yes. Big why kenapa nak kuruskan berat badan. It's actually your health bila issues. doktor kata anak saya kecil lagi, so you tak nak ke tengok anak you pergi universiti. Okay. Betul juga kan? Betul. Okay. So kawan-kawan cuba tengok. Okay. So this is the results of natural weight loss program. Okay. Weight loss journey yang dibuat oleh diri sendiri. Okay. Tak ada coach, tak ada apa. Tapi it's your own initiative, your own willpower di mana membuktikan bila you ada kemahuan, di situ ada jalan. Betul? Yes. No bariatric surgery, no medical pills, no slimming pills whatsoever. Just ada multivitamin yang Puan Marini ambil untuk cover lah. Macam tadi tak ada sayur, tak ada ni semua. Memang tak nak try ke? Tak sedap ke apa ke? Memang daripada dulu tak makan ke? I see. Okay. So it really differs lah from one person to another. Mungkin saya makan buah dengan ni so saya extra weight ke? Okay. So Puan Marini lagi satu. Kalau compare bulan 2 punya results, which is 4 kilogram je, and sekarang ni 14.8. So macam mana ada pertambahan 10 kilo tu dalam masa sebulan? Apa yang Puan Marini buat ekstra yang Puan rasa mungkin baru start iFitter tu tak sangat? Saya sebelum saya start iFitter, memang saya hanya jaga makan semata-mata. Okay. Saya tak pernah reach 10k step pun. Okay. Memang saya jaga makan je. Then bila start iFitter kena ada step. Okay, saya kata okay, why not I try increase my activity. Okay. So daripada saya start daripada 8k sehari, dan naik 10, dan naik 14, 15. Okay, macam tu.
So bila kita buat sesuatu yang kita suka, macam saya start suka aerobik. So macam memang rasa macam sayangnya nak tinggal. Husband macam tak buat aerobik ke hari ni? So basically buat dekat rumah je lah. Tak ada pergi studio ke gym ke? Tak ada. Memang saya tengok YouTube sahaja. Kalau boleh sharekan apa nama YouTube yang di refer tu? Burpee Girl. Burpee Girl. Okay guys, saya pernah sharekan Burpee Girl ni. Okay, nanti kita reshare balik. Okay, this Burpee Girl actually dia ada all sorts of exercise daripada walking, dancing, cardio. So yang penting you ada YouTube, you ada internet, Google je. Okay, so memang semua buat dekat rumah sahaja. Then masuk bulan kedua, saya try push myself. Okay. Why not kalau daripada 15K, kita try ke 20. Okay, boleh 20. Okay, kita naik sikit lagi. Alamak. Nanti bulan depan saya ada pencabar ni. Saya kena jalan lebih banyak. Sebenarnya saya punya average bulan lepas 22. Tapi sebab sebelum tu kan dah low kan? 14 je kan. I see. Itulah, lepas tu bila dah increase aktiviti, campur pula saya buat IF. Dan bulan puasa pun saya still IF. So IF you 23/1 lah. 23/1, tapi sebab saya kata kadang-kadang saya tak makan kan. So kadang-kadang saya 48 atau 72 lah. Wow. Sebab saya mungkin akan pengsan dah. Tapi bertahan tak ada rasa badan you lemau ke, effects you punya kerja, aktiviti seharian. So far okay lah, sebab saya still boleh buat aerobik. Saya still boleh puasa. So saya okay lah sebab disclaimer. Disclaimer. Kalau nak buat prolong fasting, memang you kena ada your own BP punya ni and glucometer. BP set machine and glucometer kawan-kawan. So kalau macam rasa shaking ke, please check. Kalau ni jangan teruskan. So apa-apa pun ikut kemampuan. This is going back to the basics. Mampu teruskan, tak mampu stop. Betul. So since Puan Marini ada inform, saya nak tegaskan. Guys, ramai yang tak tahu kita punya NIH iFitter Walk Challenge, di mana kita dah lancarkan hari tu. Sesi 1 dah berakhir, dah ada pemenang-pemenang. Currently kita dah start 1 April. Harapnya semua orang cepat-cepat daftar, cepat-cepat exercise, cepat-cepat tambah step. Untuk Puan Marini, she started off with just walking. Something yang dulu dia cuma dah capai berapa je. Try pergi 8,000, 10,000, sekarang dah sampai 20,000 satu hari. So is it doable or not? Doable kan? Yes, it's very doable. So kita berharap dengan penglibatan you dalam iFitter, when we have all these challenges, dia motivate you untuk lebih bergerak dengan lebih banyak. Semua orang boleh. Orang tanya, doktor macam mana you boleh jalan sehari sampai 23,000, 30,000? It's all within yourself. It's doable. Tanya Puan Marini. Puan Marini ada sakit lutut kan tadi kata kan? And she can walk 20,000 steps. So walking doesn't mean that you kena pusing taman, you kena berjalan di luar. So sebenarnya you boleh tengok YouTube dan juga berjalan pada masa yang sama dengan ikut the guidance from YouTube. Betul. So mari kita tengok soalan-soalan. Congrats Puan. Ada on Saxenda pill? Tak ada. Satiety suppression semua tak ada. Congrats. Congrats Puan Apa rahsia turun? Tu tadi. Puan Marini kata sekarang dia dah start berjalan lebih banyak. Mungkin dia tak boleh nak buat benda-benda yang berat, cardio ke apa. Memang tak join kelas yoga kita, aerodan semua tak ada join kan? Masih mampu untuk turunkan berat badan hanya berpandukan YouTube video. So macam saya kata, ada internet, ada YouTube, jalan. Lepas tu ada apa exercise Puan buat tak dalam 1 bulan? Satu jalan-jalan. Lagi satu tadi kata bulan ni ada start exercise baru kan? Buat exercise apa yang baru? Dance cardio. So setelah Puan Marini manage to get the steps, dah dapat ditingkatkan. Start bulan ni Puan Marini buat dance cardio. Betul. Dance cardio. So macam saya cakap balik, tengok balik you punya level kemampuan. You rasa you dah sampai tahap tu, you proceed. Betul. Puan Marini, you dapat 20,000 step tu. Selalu dekat bila masuk kerja, pagi-pagi kita masuk kerja kan sampai petang. Bila you balik tu step you dalam berapa? Sekarang ni step saya 18. Dah 18,000? Masya Allah. Bila masa you jalan? Pagi masa lepas masak sahur. Saya buat aerobik. Aerobik tu dalam masa berapa lama? Dalam 30 minit. 30 minit dapat dalam berapa banyak step? 5,000.
Wow. Okay, lepas tu? And then datang kerja, saya parking dekat area dekat pintu dekat dengan quarters. Okay kawan-kawan. Tu satu lagi, tolong parking dekat quarters. Sampai duduk quarters, jangan bawa kereta. Jalan daripada quarters sampai office. Okay, untuk pengetahuan, Puan Marini ialah staff IMR dan dia punya office dekat Blok C. So, bayangkan betapa jauh je dia jalan daripada quarters tu nak pergi Blok C, okay? Nanti pagi penuh, alamak. Okay, so itu adalah salah satu tip. Okay, so daripada quarters sampai Blok C, berapa thousand step? Dalam 1,500. Okay. Lepas tu, saya dah letak barang semua, saya start pusing NIH lah. Pusing NIH ke pusing IMR sahaja? NIH. NIH dekat yang laluan luar, laluan dalam? Dalam. Daripada IMR sampai ke bulatan ni, pusing balik. Oh, Blok A. 2-3 kali. Wow. Ada ke yang buat? Ada. Ada? Okay. Okay, selain tu apa lagi? Macam mana? Sebab sekarang dah 18,000 ni, Masya Allah. Saya pun tak tercapai. Lepas tu, biasa tengah hari saya akan ambil anak. So, another 1,500 to parking. And balik pun another 1,500. Buat masa parking balik kan. And then balik saya macam biasalah. Balik aerobik lagi? So dah 6,000 untuk jalan pergi balik quarters ke? So masak awal, siap masak, aerobik lagi. Setengah jam. And then malam lepas tarawih semua tu, aerobik sekali lagi sebelum tidur. Wow guys. Okay, it's not an easy journey I must say. But it's very very impressive and sangat mengagumkan. Saya sendiri rasa kagum. Betul. Macam to achieve this level is not easy. It's an inspiration. You are an inspiration. Okay, I believe semua orang rasa Puan Marini is an inspiration. So lepas ni kalau saya jalan-jalan satu NIH, nampak orang berlegar-legar, tu semua peserta iFitter lah saya rasa kan. Okay, so marilah kita sama-sama menerapkan tabiat jalan kaki yang sihat dan semua. But at least at the end of the session of iFitter ni, bila kita dah habis bulan 10, kita dapat at least capai target 10,000. It's okay kalau sekarang ni sehari 3,000, sehari 4,000, tak apa. What matters most is kita buat benda tu consistent. Okay? Supaya at the end of the day, kita ada something improvement atau something yang baru yang kita dah buat kepada kesihatan kita. Betul? Okay. Ada apa lagi soalan ni? Nanti parking penuh. Puan boleh kongsikan diet harian Puan dan timing masa. Okay, sekarang bulan puasa memang waktu buka puasa je lah ambil kan? Tak. Kadang-kadang saya tak ambil lah. Kalau saya kenyang, saya memang tak ambil. Saya akan buka dengan air je lah. So kira anak dengan suami tu tak cakap apa-apa? Mama kenapa tak makan? Tak, dia orang memang penyokong tegar lah. Okay, that's another thing. You need full support, okay? Penyokong tegar, orang yang memotivasikan. Yang mana kalau kat rumah saya tu macam kenapa tak makan? Mel lah makan. Okay, kita tengok makanan sedap lah. Sambung makan. Tak habis makan, mama makan. Okay, so this is also very very important lah. Okay, bukan kata kita tak makan langsung. What's important is to know your body. Kalau you perlukan that tenaga, jangan sampai tak boleh buat kerja, lemau nanti. Okay, maybe Puan Marini dia dah terbiasa. Sebab the journey 1 tahun is not sebelum iFitter lagi Puan Marini dah start. So dia dah, the body dah accustomed to it. Okay, so jangan nanti esok tiba-tiba ada yang pingsan. Hari tu pergi CME Dr. Azra kata tak payah makan 3 hari. Pingsan. Okay, so no, apa yang boleh diterapkan you ambil, apa yang tak boleh jangan diikut. Okay, tengok balik kemampuan, tengok balik diri you, dekat mana you rasa you boleh adapt. Okay, yang penting step by step. So, kena parking jauh lagi lepas ni. Oh, she is my walking buddy. Ni lagi. Okay. So, tahniah. Tak ambil makanan, ada tenaga ke? Macam saya cakap tadi lah. Bila kita ambil protein, memang kita kenyang lama. Saya macam pelik. Kalau dia kata satu ayam tu, satu tapak tangan, saya kadang-kadang makan 2 ketul pun tak kenyang. Macam mana? Macam tak tahan. Macam mana boleh tahan sampai 2-3 hari lah? Sebab saya dah biasa kot. Sebab memang awal-awal, kita rasa macam cukup ke, ada nasi, ada tenaga ke. Tapi memang bila kita cuba dan buat berhari-hari macam tu memang okey.
Okay guys. Yang penting cuba dulu. Tengok balik, cuba dulu. Tapi tengok balik kemampuan Jangan paksa diri, okay? Apa-apa pun tengok balik piramid makanan. Yang penting kena ada makanan-makanan yang penting untuk sumber gizi pemakanan kita. Okay, untuk Puan Marini dia dah ambil protein. Saya tak boleh nak cakap apalah. Sayur tak ada, buah-buahan tak ada. Tapi untuk you all ni, yes. Kalau you memang sekarang tengah makan sayur, tengah makan ni, kira balik you punya portion. Kira balik how many calorie and berapa yang you boleh cut off. Supaya you boleh dapatlah the effective weight loss yang diidam-idamkan. Okay? Tak ada suara. Alamak, suara siapa yang tak ada? Okay. Okay dah. Okay. So, ada apa lagi soalan sebelum kita tutup kita punya session? Kita punya next speaker sedang bersedia ni nak bagi talk. Okay? Adakah? Semua okay? Okay. Sebelum kita mengakhiri session kita, okay, sebagai satu sumber motivasi kepada semua, saya nak tunjukkan journey Puan Marini Marzuki untuk kita jadikan satu, okay, bukan pedoman, satu inspirasi supaya kita terus menerus untuk meneruskan perjuangan kita dalam session iFitter. Okay, hopefully mana tahu, macam saya cakap kan, semua orang nak kena beli baju, nak apa nanti. This is just like a teaser. Nanti sebelum kita ada hujung bulan ke apa, kita akan ada macam, okay, semua orang akan pegang play card. Contoh macam, okay, Azra dulu berat berapa, sekarang berat berapa. So, you know, it's like an achievement by the end of iFitter. Oh, banyak ni saya dah kurangkan, you know. It's sepatutnya jadi a source of motivation lah, insyaAllah. Okay, dan sebelum saya lupa, hari itu kita ada sharekan kita punya carta untuk ukuran pinggang, ukuran segala badan. Because for all you know, weight is not all about, losing weight is not all about losing your weight. Okay, kadang-kadang ada setengah orang weight tak hilang. Tapi tengok, baju dah longgar, inch loss dah banyak ketara. So that's also an achievement. Okay, celebrate every single achievement that you have. Okay, bukan just based on the numbers on the weighing scale. Okay, so tanpa membuang masa, let's see gambar-gambar Puan Marini before dan after. Okay, kalau boleh tengok yang baju biru tu, itu Puan Marini, dahulu colour. Sekarang dah cun dah. Dah macam model dah saya tengok ni. Okay. Okay, next. Dekat sini, di belah kanan tu adalah gambar Puan Marini yang dahulu. Dan bertudung mustard ni sekarang. Sampai sekarang dah berapa kilo dah for this 1 year? 4.8 rasanya. Wah, 64.8 kg dalam jangka masa setahun. Wow. Okay, next. Ni berada di stesen LRT. Ada candid feature. Okay, ni dekat LRT juga. Tengok. Sekarang dulu satu seat tak muat duduk kerusi. Sekarang dah boleh. Tengok satu seat yang sama. Naik pun orang bagi duduk sebab ingat mengandung. Okay. Okay, yang ni next. Ni dekat gambar kat NIH. Ni lah kawan-kawan yang sejati. And yes, you can really see. Okay, so harapnya semua orang terinspirasi. Okay, apa big factor Puan untuk turun? Sangat-sangat kagum, boleh turun naturally. So tadi, kalau saya boleh tolong bantu jawabkan. Like Puan Marini kata, main factor ialah dia punya faktor kesihatan. Dia ada banyak masalah penyakit. And dia kata, this is the turning point. Dia perlu kurangkan berat untuk memastikan dia dapat hidup lama, dapat tengok anak pergi universiti, dapat tengok anak kahwin, dapat tengok cucu dan segala-galanya. Betul? InsyaAllah. Okay. So, okay, kalau saya boleh sharekan lagi satu. This is the body composition history. Okay. Dekat body composition history ni, kita boleh tengok. Yang ni yang carta bawah sekali kat dalam kita punya in-body analysis. Kalau boleh tengok dekat sini, waktu start dulu, 130.3 tu ialah pada 2022 bila kita buat cost span. So, bila kita start kita punya iFitter, tengok kat bawah 30 Januari, berat Puan Marini 107.4. Sebulan lepas tu 103.5. Paling baru-baru ni 88.7. Boleh tengok percentage body fat daripada 54 dah turun 43 dan segala-galanya bertambah dan bertambah. Very, very impressive. Okay, so saya nak bagi tepukan lagi sekali dekat Puan Marini. Okay, teruskan inspiring. Soalan paling cepu emas. Adakah Puan Marini akan mengekalkan tahta pemenang pada bulan hadapan? Apakah strategi pada bulan puasa ni? Bulan puasa dan juga raya. Macam mana ni?
Ini paling penting. Bulan puasa saya teruskan yang macam sekarang Okay, lah. raya macam mana raya ni? Raya kita celebrate, first day raya celebrate, tapi jangan ke laut dalam sangat lah. Okay. Terus ke tepian. Okay, dengar kawan-kawan semua. Okay, jangan risau bagi yang belum menang for the past 2 sessions. You masih berpeluang untuk lagi 7 sesi. Mana tahu anda pemenang utama. Okay, yang paling penting kawal pemakanan, kawal porsi, continue exercising, go on with your limit and cabar diri you untuk lebih baik. Okay, the competition is not with others. The competition is with you yourself. Apa yang kita mahukan ialah at least you are a better person from what you are last month. Okay, walaupun ada pengurangan sikit-sikit, walaupun ada pengurangan 100 gram, that's actually an achievement. Okay, so tanpa membuang masa, saya mengundurkan diri dengan pamar ini dan kita menjemput penceramah kita seterusnya, Cik Nadia Bushra. Okay, stay tune. Tentang malam ku rasakan pedih rasa bak selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya sambung session untuk petang ini iaitu motivasi untuk meneruskan perjalanan kita untuk turunkan berat badan lah. Okay. So tajuk yang diberi adalah No Stress Get Fitter. Mungkin dah ramai yang dah turun berat badan dan cuba untuk maintain dan juga mencari motivasi ataupun inspirasi lah. Dan tadi ada sesi perkongsian daripada Puan Marini. So itu pun adalah salah satu inspirasi dan juga motivasi luaran yang kita boleh ambil lah untuk teruskan perjalanan kita. Okay. So far kita dalam tempoh 2 bulan dan bulan ini adalah bulan ketiga. Mungkin ada ups and down ataupun fluctuate berat badan kita naik atau turun dan sebagainya. So hari ini saya kongsikan sedikit motivasi dan juga cara untuk mengenal pasti keupayaan diri untuk sesuaikan dengan diri sendiri untuk mencapai matlamat masing-masing. Okay, so tepuk dada, tanya diri, siapa diri kita? Okay. Nama saya Siti Nadia Bushra binti Man Nazir. So, siapa saya? Okay. Dan kenal pasti apa matlamat kita yang kita nak buat lah. Okay. Dengan berat kita yang ada, BMI kita dah kita kenal pasti dah awal-awal hari tu. So, dalam tempoh 2 bulan, berapa berat badan dah ada pengurangan dan sebagainya. Ataupun dah 2 minggu bulan puasa, adakah body mass fat yang meningkat, okay, ataupun menurun dan sebagainya. So kita teruskan ya. Okay, ini saya ambil sikit. Kita ada test yang kita boleh buat. Ini melihat kepada stages of change bagi seseorang individu. Kita ada 28 item sahaja. Saya nak minta tuan-tuan perempuan untuk jawab. Berdasarkan pilihan jawapan, kita ada 5 skala, iaitu sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan tidak sangat setuju, di mana skor dia adalah 1, 2, 3, 4 atau 5. So ini biasalah kalau psikologis, ini selalunya kita akan guna dalam pendekatan behavior modification. So kita nak tahu kita berada di tahap mana dulu. Kita dah start dah 2 bulan,
So kita sekarang ni kita berada di mana? Adakah masih lagi pre-contemplation ataupun masih lagi contemplating untuk menurunkan berat badan ataupun mengambil tindakan dan sebagainya. Okay? Alright. Saya beri ingatan, ada perkataan yang akan diutarakan dalam soalan iaitu masalah. So, untuk alat ujian ini, daripada hari ini, kita fokus kepada menurunkan berat badan ataupun berat badan berlebihan ataupun obesiti. Itu adalah masalah kita pada hari inilah. Okay? Bersedia ke? Alright. Saya kategorikan alat ujian ini kepada 4 kategori. So, setiap kategori ada 7 soalan sahaja. Okay? So, bagi PC, boleh catat ya. Bagi PC, soalan 1 sampai 7. So, tuan-tuan dan puan-puan hanya letakkan PC nombor 1 apa skor yang dipilih. Contoh, nombor 1 bagi saya tiada sebarang masalah yang perlukan perubahan. Okay? So, kalau sangat tidak setuju, bagi 1. Kalau sangat setuju, bagi 5. Ataupun yang lain, 2, 3 atau 4. Boleh ke? Kalau ada yang tak faham atau soalan, boleh bagi dalam ruangan chat. Alright, saya teruskan ke nombor 2. Saya tidak menghadapi masalah. Tidak perlu saya berada di sini. So, berada di sini adalah program iFilter. Okay? 3, nak berusaha mengatasi masalah saya ini membuang masa sahaja. Kerana masalah ini tiada kaitan dengan diri saya. Ya ke? Yang ni kena tepuk dada, tanya selera lah. Okay? Tanya diri sendiri. Nombor 4, saya tahu ada banyak kesalahan saya. Tapi sebenarnya tiada perubahan yang perlu saya lakukan. Okay? So, yang mana satu menjadi pilihan jawapan tuan-tuan dan puan-puan lah secara peribadi. Okay? Boleh kita teruskan ya? Nombor 5, saya fikir boleh jadi saya ini penyumbang kepada masalah saya. Tapi sebenarnya hal ini tidak betul-betul berlaku. Betul ke? Setuju atau tidak setuju? Okay. 6, berbincang mengenai cara hendak mengatasi masalah manusia ini membosankan saya. So, masalah saya adalah masalah berat badan berlebihan ataupun obesiti. Lupakan sahaja masalah saya, habis cerita. Ada ke berapa orang dalam live ni? Saya nampak tadi dalam 55 orang. Ada ke yang berfikiran begini? Setuju atau tidak setuju? 7, saya tahu saya bermasalah tapi orang lain pun ada masalah juga. Jadi, kenapa sibuk-sibuk membuang masa untuk mengatasi masalah berat badan berlebihan? Okey? Boleh Yang ini untuk kategori pertama iaitu PC. Okey? So, itu adalah 7 soalan pertama. Next, kita akan pergi kepada kategori C. Okey? Teruskan dengan nombor 8. Saya fikir saya sudah sedia untuk memperbaiki diri sendiri. Okay? Hopefully yang ni at least adalah orang jawab 4 ataupun 5 lah. Okay? 9, dah lama saya fikir mungkin saya mahu mengubah sesuatu tentang diri saya ini. Okay? Ada tak? Ada tak biasanya berjalan-jalan ataupun masa-masa bersendirian, ada tak fikiran ini dalam diri tuan-tuan dan puan-puan? Next, 10, saya harap program ini akan membantu saya supaya lebih fahami diri saya. Kita ada perjalanan daripada bulan 2 sampai bulan 10. So, hopefully ada sesuatu benda ataupun mutiara, butir-butir mutiara yang tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil. Okay? Next, nombor 11. Saya mempunyai masalah dan saya fikir eloklah saya berusaha menanganinya. So, apakah pilihan jawapan anda? 1 hingga 5. 12, kalau boleh, saya hendak mempunyai lebih banyak idea untuk menyelesaikan masalah saya. Okey. 13, mungkin program ini boleh membantu saya. 14, saya harap ada orang di sini yang bersedia memberi nasihat berguna kepada saya. Okey. Kita dalam kumpulan yang sama, grup yang sama, so suppose kita menjadi supporters for each other. Okey. So, itu adalah kategori kedua bagi 7 soalan yang kedua. Okay. Next, kita pergi ke kategori 3 iaitu A. Soalan nombor 15. Saya sedang berusaha membuat sesuatu tentang masalah-masalah yang mengganggu saya. Okay. 16. Akhirnya saya mengambil tindakan ke atas masalah saya.
Okey, dalam 2 bulan ni dah ambil tindakan dah. Cuba mengurangkan kalori intake ke dan sebagainya lah. 17, kadang-kala masalah saya ini sukar nak diatasi tetapi saya masih berusaha mengatasinya. Okey. Next, 18, saya bersungguh-sungguh bekerja keras untuk berubah. 1 hingga 5. Boleh ke? Kalau ada yang tak sempat, boleh bagi tahu ya. Untuk saya ulang soalan. Okey, next adalah 19. Walaupun saya selalu berjaya membuat perubahan, tapi sekurang-kurangnya saya walaupun saya tak selalu berjaya membuat perubahan, tapi sekurang-kurangnya saya berusaha untuk mengatasi masalah saya. Okey. 20. Orang boleh bercakap mengenai perubahan, tapi sebenarnya saya sedang berusaha untuk membuat perubahan. 21. Saya sedang bersungguh-sungguh cuba menyelesaikan masalah saya. Okey. So yang ini pun sama, 21, at least kita bersama-sama, at least skor yang dipilih adalah 4. Okey. Alright. So next kita pergi ke kategori yang terakhir, iaitu yang keempat, nombor 22. Sekarang saya dah berubah, tapi saya bimbang saya mungkin tergelincir balik kepada masalah lama, iaitu peningkatan berat badan. Jadi saya berada di sini untuk mencari pertolongan. Okey. 23, saya tidak teruskan dengan perubahan yang telah saya jalani dan saya di sini ingin berusaha mencegah saya daripada mengalami masalah sama. Okey. 24, saya fikir dulu bila saya sudah selesai mengatasi masalah saya akan bebas daripadanya. Tapi kadang-kala saya masih juga berdepan dengannya. Okey. 25, saya perlukan sokongan sekarang ini supaya saya dapat kekalkan perubahan yang saya sudah buat. Okey. Last one, 26, saya sedang berusaha untuk mencegah diri saya daripada terlibat semula dengan masalah seperti dulu. 27, ia membuat saya geram, tapi saya rasa saya mungkin sedang mengalami semula masalah yang saya ingat saya sudah selesaikan. Okey. Kita rasa kita dah dalam proses turun berat badan and then intake dah ambil, action dah buat dan sebagainya. Tapi sebenarnya masih lagi ada benda ataupun rasa macam berat mendata sahaja dalam tempoh yang lama. Okey. 28, walaupun saya sudah cuba menyelesaikan masalah saya, tapi masalah tersebut sentiasa muncul mengganggu saya. Mungkin ada kebimbangan dan sebagainya. Takut berat akan naik walaupun masih lagi kawal kalori intake. Okey. So itu adalah soalan terakhir. So kita ada 4 kategori, iaitu PC, pre-contemplation, C, contemplation, A, action atau participation dan juga M adalah maintenance. Okey. So saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan jumlahkan skor bagi setiap kategori. So kita ada 4 jumlah skor. And then yang kedua adalah jumlah skor tersebut bahagikan kepada 7. Iaitu kita nak dapatkan average bagi setiap kategori ataupun setiap tahap. Okay. So untuk capai stages of change, formula dia adalah C tambah E tambah M, iaitu contemplation tambah action tambah maintenance. Okay. Dan dapat dah jumlah dia, barulah kita tolak jumlah average bagi PC, iaitu pre-contemplation. Okey. Setakat ini ada soalan ke? Ada yang bermasalah untuk mengira? Saya teruskan ya. So C tambah A tambah M, jumlahkan and then tolak PC. Okey. One by one, kita nak tengok jumlah average score tadi. Okey. Kalau PC, jumlah skor dia adalah 0 hingga kalau selepas kita dah kira, okay, stages of change ni kita dah kira. So contoh kalau jumlah skor tuan-tuan dan puan-puan 0 hingga 8, so tuan-tuan dan puan-puan dalam kategori atau tahap iaitu pre-contemplation. Okay. Kalau jumlah skor 9 hingga 11, contemplation, 12 hingga 13, action atau participation. Dan kalau 14 ke atas adalah tahap maintenance. Okey, boleh ikut setakat ni? Okey. So kita tengok one by one, apa itu PC, apa itu C, A dan juga M. So kita tengoklah
kita berada di mana. Mungkin kita dapat motivasi daripada luar, tapi sebenarnya kita masih lagi pre-contemplation. Okay? Iaitu masih tidak berfikir ke arah melakukan perubahan di mana jumlah skor tadi adalah 0 hingga 8 dan tidak berinisiatif untuk ambil tindakan pun. Sebenarnya tak ambil endah pun sebenarnya dengan keadaan yang sedang dialami. Okay? Hopefully tak adalah dalam online ni, tak ada yang dalam kategori ataupun tahap pre-contemplation. Okay? Alright, tahap kedua adalah contemplation. Yang ni dia tahu dah sebenarnya dia dah memang overweight, dia dah obesity, okay? Dia dah mula berfikir ke arah tindakan atau perubahan namun masih tidak bertindak. Okay? Alright, yang ni adalah skor 9 hingga 11. Alright. Yang ketiga adalah action, sudah mula mengambil tindakan ke arah perubahan. So at least kita, termasuklah saya, peserta iFitter, berada dalam kategori inilah ataupun tahap action, sudah mula mengambil tindakan ke arah perubahan. Dan tahap terakhir iaitu untuk maintain, iaitu tahap maintenance, telah berjaya menurunkan berat badan, peringkat mengekalkan tindakan positif yang telah diambil. Mungkin sekarang ni dah capai BMI bawah 25, so kita nak maintain lah, okay, dengan tindakan-tindakan. Okay? Alright. So seterusnya saya pergi ke slide yang seterusnya. Okay, kurus. And then kita tengok kena pasti apa 4W1H. Okay, kalau sebelum ni ada Dr. Azra sharekan Big Y, okay, Big Factor, alright. So kat sini saya nak cari apa Big Y kita. Kenapa saya nak turunkan berat badan? Kalau boleh minta tuan-tuan dan puan-puan sharekan tujuan, okay, ataupun matlamat kenapa nak turunkan berat badan. Matlamat tu adalah memang nak turunkan berat badan, tapi kenapa? Okay. Alright. So kalau kat sini adalah sebab-sebabnya yang pernah dikongsi oleh individu. Okey, saya tak ada pilihan orang lain yang suruh saya kurus. Okey, ada Puan Filiza sharekan nak sihat. Okey. So itu adalah Big Y. So nak sihat, definisi bagi nak sihat tu itu secara individu. Orang lain mungkin boleh setuju ataupun mungkin sama. Tetapi definisi bagi setiap individu apa itu sihat secara sendirilah. Okay? Secara generalnya kita tahu kalau sihat tiada penyakit, BMI normal dan sebagainya. Alright? Terima kasih Puan Fiza. Okay, next adalah saya nak kurus sebab kesian kat suami saya rasa bersalah dia kurus. Ini yang telah di-sharekan oleh rakan-rakan saya lah. Okay? Memang specifically kalau waktu tu dia dah memang obesity, so dia rasa bersalah sebabnya ada limitasi pergerakan untuk buat house chores kat rumah lah. Okay? So itu benda ataupun turning point yang dia rasa memang itu satu big why kepada dia untuk turunkan berat badan. Next, saya perlu jaga makan sebab nak sihat penting untuk masa depan saya. Okay? Next, saya rasa seronok kalau kurus, saya suka workout, saya rasa seronok kalau fit. Okay? So of course, kalau kita dah rasa bersemangat dan dia rasa badan ringan, so sebenarnya lagilah tambah seronok untuk bergerak. Okay? Puan Faradila bagi tahu saya bukan nak kurus tapi nak sihat. Bila lebih berat, cepat penat. Betul. So memang kategori ni adalah kategori persetujuan sejagat lah. Itu saya setuju. Alright. Okay, saya kongsikan bentuk-bentuk motivasi yang ada. Kita ada dua jenis iaitu external dan juga internal. So kalau external motivation, kita ada bersama dengan dia adalah introjected motivation. Kalau external motivation, contoh kalau kita turun berat badan, so kita dapat pakai baju baru ataupun ada orang nak hadiahkan baju baru untuk saiz yang lebih kecil. Itu adalah external tahu sebab datang daripada orang lain. Okay? Kalau introjected motivation pula dalam proses kita buat kerja dan sebagainya, waktu tu mendorong untuk kita turun berat badan. Itu adalah introjected, di mana dia wujud waktu kita proses melakukan sesuatu benda. Okay?
Kalau identified motivation, kita cari dan terjumpa dalam proses tu juga. Okay, and then kalau itu datang daripada diri sendirilah, iaitu internal. Kalau intrinsic motivation adalah kemahuan diri sendiri. Okay, so keempat motivation ni dia berbeza antara seorang individu dengan individu yang lain. Ada orang yang memerlukan external motivation, barulah dia boleh berubah. Okay, daripada pre-contemplation kepada contemplation ataupun daripada contemplation kepada action. Okay, tetapi ada seorang individu yang dia lebih kepada intrinsic motivation. Dia perlukan definition diri sendiri dulu kenapa dia nak turunkan berat badan. Macam Puan Fiza bagi tahu pun macam mana, kenapa saya nak turunkan berat badan, sebabnya saya nak sihat. So datang daripada diri sendiri. Tetapi kalau eksternal, orang akan bagi tahu turunlah berat badan nanti lebih sihat, nampak lebih bertenaga. Tu adalah eksternal. Okay? Alright, so kita masuk dalam cabaran psikologi dalam pengurusan berat badan. Saya bahagikan kepada 6. Okay? Mesej yang ingin disampaikan adalah where the mind goes, the body will follow. Okay, of course kalau dalam psikologi kita bercakap tentang kognitif ataupun pemikiran. So pemikiran tu berkaitan dengan emosi dan juga behavior ataupun tingkah laku kita lah. Okay, imej kendiri yang negatif, kesukaran untuk berubah kerana berfikiran negatif. Contoh yang selalu kita dengar lah aku memang jenis badan besar, susah nak kurus. Betul tak? Pernah dengar ke? Ataupun pernah cakap sendiri? Okay? Aku ni memang mesti makan nasi banyak, tak boleh kurang. Nanti cepat lapar. Ataupun ada orang tak boleh setiap hari kena makan nasi. Okay? Itu memang makanan ruji mereka. So, itu sebenarnya adalah imej kendiri yang negatif bagi diri dia. Okay? So, sepatutnya benda yang lebih positif. Kalau pemikiran positif, reaction kita atau tingkah laku kita akan lebih positif lah. Tetapi apabila apa yang diberitahu, dia datang daripada fikiran yang negatif, so hasilnya juga akan negatif. Okay? Next adalah perasaan rasa bersalah atau guilty. Yang ni contoh yang saya selalu dengarlah rungutan daripada ibu atau isteri ataupun suami juga. Okay? Contoh, rasa bersalah untuk bersenam kerana masa yang diambil seolah-olah mengabaikan anak-anak. Betul ke? Ibu-ibu di luar sana? Okay? Isteri suka untuk menjaga makan kerana menjaga hati suami. Ya ke? Okay? Sebab nak jaga hati suami, kena jaga perut. Okay? Contoh yang ketiga adalah suami, isteri masak makanan yang sedap. Tak boleh tak makan. Kalau tak makan nanti terasa. Betul ke? Okay. So, itu sebenarnya datang daripada perasaan bersalah. Alright? Yang ketiga adalah matlamat tidak realistik. Okay, kalau tengok contoh kat sini pun, seorang miau yang kecil, tetapi apa yang dia nak capai adalah menjadi seekor singa. Okay? So, itu adalah matlamat yang sukar dicapai. Contoh, turunkan berat badan 1 kg dalam masa seminggu. Sedangkan kalau ikutkan pengiraan yang bagus untuk penurunan berat badan, hanya berapa contoh bawah daripada 500 gram sahaja seminggu untuk dicapai. Tetapi apabila dia tak realistik, kita ada faktor ataupun efek secara emosi yang kita rasa macam, oh, aku tak mampu. So dia akan ada juga pemikiran yang negatif kat situ. Okay? And then perfectionist, kita tak nak pilih untuk jadi lebih fleksibel. Okay? Empati dan simpati pada diri sendiri, kenal dan tahu kemampuan diri lah. Kalau diri sendiri tahu ataupun ada pengalaman sebelum ni dalam masa 1 minggu, 1 kg, so itu adalah secara individunya, itu adalah matlamat yang realistik. Okay? Next adalah kurang sabar, mengharapkan keputusan segera. Samalah tadi, kalau nak capai dalam masa seminggu banyak kilogram. Tetapi sedangkan kita baru nak start. Okay? Menjadikan penimbang berat sebagai kayu ukur, mengharapkan bahawa skala menurun setiap hari, berharap akan kurus hanya dengan 1 kali senaman. Mungkin seminggu atau sebulan. Okay? Namun, apabila tiada keputusan, mudah
putus asa. Okey, kalau kita tengok stages of change, mungkin sekarang ni kita action, tapi apabila berat maintain sama sahaja dalam masa sebulan, kita ada perasaan untuk mudah putus asa tu. Okey, so nanti kita akan pergi kepada contemplation semula. Okey, so turunlah tahap stages of change tu. Okey, sikap bertangguh, yang ni contemplation lah sebenarnya. Okey, niat dah ada, tindakan je tak ada. Okey, sebab menangguh mungkin malas, merasakan ia sukar untuk dibuat, merasakan diri tidak mampu melakukannya, ataupun kalau dia nak jadikan sebab daripada eksternal, iaitu tak dapat sokongan ataupun guidance daripada rakan-rakan sekeliling. Okey, so itu adalah sikap bertangguh lah. Alright, last adalah stres. Okey, tak dapat dinafikan, memang tak dinafikan bahawa stres akan menyebabkan pertambahan ataupun obesiti, pertambahan berat badan ataupun obesiti. Di mana pernah dengar ke stress eating? Okey, ataupun memang kalau stres je, coping mechanism kita adalah mencari makan. Ataupun kalau nak jumpa kawan je, aku stres lah, so nak jumpa mesti kedai makan. Macam tu ke? Siapa bersama saya? Okey. So itu adalah akibat daripada pelbagai faktor boleh menyebabkan individu sukar untuk menurunkan dan mengekalkan berat badan. Okey. Kenapa? Makanan tidak teratur dan tidak sihat, penat, malas, tiada mood, tidak boleh fokus, hormon adrenalin ataupun kortisol ataupun kortikotrofen. Okey. So kita pergi kepada cara penyelesaian. Alright. Urus stres, jadikan senaman sebagai salah satu teknik mengurus stres dan juga kenal pasti emosi. Pernah dengar DAS? So time by time, tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab DAS untuk kenal pasti tahap stres, anxiety dan juga depression terhadap diri sendiri. Yang tu memang boleh saring sendirilah. Okey, ataupun saya kongsikan carta tingkah laku pengurusan berat badan yang macam ni. Kalau ada individu yang memang seorang yang perlu tersusun dan teratur, memang perlu jelas ataupun jenis yang visual, perlu nampak pengiraannya setiap hari, so mungkin boleh jadikan carta tingkah laku pengurusan berat badan ni salah satu aktiviti yang boleh dibuat. Okey, kalau kat sini saya letakkan tingkah laku ataupun apa yang kita buat lah. Okey, contoh minum air 8 gelas sehari. Alright. So pada hari Isnin, emosi tingkah laku 7 gelas air yang diminum, so rasa tenang dan gembira. Okey, dan seterusnya sampailah hari Ahad seterusnya, iaitu hari ke-7, dah minum 8 gelas sehari dan rasa bahagia dan yakin, dan boleh teruskan benda tu. Kalau kita nak letak sebagai minum air tu adalah benda yang mampu dibuat untuk lebih konsisten pada setiap hari. Sebabnya ada hari-hari yang kita memang kurang minum air. Lebih-lebih lagi apabila kita terlalu spend time untuk kerja tanpa minum air pun ada juga. Okay? So ini adalah salah satulah carta tingkah laku pengurusan berat badan. Next slide please. Okey, Puan Nadia ada share, saya nak sihat juga, limitasi pergerakan dan tak boleh beriadah. Betul. Sebenarnya tak boleh bergerak dan sebagainya tu pun memberi kesan kepada emosi yang negatif kepada kita. So mulalah malas, mulalah mencari alasan tertangguh dan sebagainya. So kita kena tengok sebenarnya tindakan kita ataupun pemikiran kita mempengaruhi emosi sebenarnya. Okey? Alright, next. Yang ni saya bantu untuk cara yang last kali adalah untuk plan kita lah. Kita nak menilai dulu apa yang kita nak buat, matlamat kita apa dia, kita evaluate semula apa benda yang kita dah buat and then apa plan kita seterusnya. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil satu A4 paper, boleh bahagikan A4 paper kepada 4 bahagian. Okay, yang ni saya ambil daripada satu teori dalam psikologi counselling, iaitu reality theory. So kita panggil WDEP lah. Okay. Yang ni adalah untuk tindakan. Alright. So WDEP iaitu W adalah want, D adalah doing atau do, and then E evaluate dan juga P adalah plan. Okay.
Semua dah ada paper? Okay. So kita tengok dulu want tu apa. Okay. Apa matlamat yang ingin dicapai. Boleh share apa matlamat secara spesifiknya dan berlandaskan prinsip SMART. Iaitu spesifik, kita nak apa? Okay. Siapa? Saya. Okay. And then akan mengurangkan dan measurable. Berapa kilogram dalam masa sebulan. Yang ni saya paling ambil yang paling minimal lah ya. 1 kilogram dalam masa sebulan. Dan ia perlulah attainable ataupun achievable, realistik dan juga ada time yang dinyatakan. Kalau contoh kat sini 1 kg dalam masa sebulan. Okey, tak kisah WDAP ni boleh diguna dalam apa cara, dalam apa bentuk matlamat yang kita nak capai lah untuk melihat sesuatu benda dalam kehidupan kita seharian. Puan Nida share, saya plan 2 kg sebulan sampai Disember. Okey, so kita akan tengok kumulatif sampai Disember berapa kilogram. Okey, so itu adalah menggunakan prinsip SMART dah. Alright, bagus ya. Okey, next adalah do. Apa yang telah dan akan anda lakukan untuk mencapai matlamat tersebut. So cuba tengok, reflect balik, review semula selama 2 bulan ni, apa yang tuan-tuan puan-puan dah buat. Okey. Mungkin sebelum bulan puasa dah jaga makan suku-suku separuh. Okey, yang mana yang urus dia dah pernah share sebelum ni menu-menu diet dan sebagainya kan. Alright, so tu apa, dah ambil tindakan ke belum? And then yang akan datang, masih lagi ada baki-baki beberapa bulan ni, apa lagi yang nak dilakukan? Okey, contoh yang saya letak kat sini adalah saya akan mengurangkan 1 kg dalam sebulan dengan bersenam selama 30 minit setiap hari. Okey? So, ni adalah contoh. So, secara individu memang kita kena senaraikan yang kita dah buat and then akan datang kita akan buat apa lagi. Okey? Untuk capai matlamat lah yang kita nak. Alright? Okey. Next adalah E, evaluate, iaitu adakah apa yang telah dan anda lakukan dapat mencapai matlamat yang tersebut. Yang ni kita nak evaluate semula apa yang kita dah buat. Okey, kita nilai. Menurunkan 1 kg sebulan dengan bersenam selama 30 minit setiap hari ni boleh capai tak? Okey, and then apa yang kita dah buat. Okey, contoh Puan Nadia share sehari 10k steps wajib. So confirm 2 kg dalam masa sebulan. Okey, so kita evaluate lah. Nilai semula benda tu okey, boleh capai. So teruskan sahaja. Alright. And then next, last one adalah P, plan. Perancangan bagi mencapai matlamat yang diingini. Perancangan tersebut dibuat secara terperinci dalam bentuk carta tingkah laku. Yang tadilah, yang macam tadi, perancangan. Ada orang dia lebih prefer memang kena ada senarai dalam kehidupan dia seharian. Okay, untuk aktiviti seharian memang akan ada benda tu. And then dia senang dia nak catat, senang dia nak ukur apa yang dia dah buat dan seterusnya. Okay, so tu adalah ikut preferences diri sendiri. So tak ada masalah pun. Okay, so WDAP ni memang membantu selain daripada behavior modification, sebenarnya untuk capai sesuatu benda yang kita nak buat lah, matlamat yang kita nak letak. Okay, so tengok plan. And then juga ada orang yang rasa macam okay, WDAP ni dah guna dah sebulan pertama and then 2 bulan pertama dah guna, tapi masuk bulan ketiga ni macam tak ada perubahan lah. So kembali semula kepada evaluate. Okay, tengok tindakan ni rasa macam 30 minit ni macam tak cukup dah. Sebabnya kita kan ada tahap yang stagnan je kan. So kita boleh tambahkan lagi kepada 45 minit ataupun 1 jam. Alright. So and then kita plan lah semula apa yang nak dicapai lagi untuk tingkatkan tindakan. Alright. Okay. Ada soalan lagi? Terima kasih kepada yang komen dalam room chat. Disebabkan sakit lutut, saya memilih brisk walk sebagai senaman. Iya, kita pilih mengikut keupayaan. Dan satu lagi reminder adalah ikut pace sendiri. Okay? Kita jadikan perkongsian orang lain, kita jadikan cerita-cerita yang kita tengok dalam media sosial dan sebagainya sebagai inspirasi, sebagai external motivation, tetapi kita kena tengok juga keupayaan diri dan juga yang mana yang sesuai dengan jiwa kita. Okay? Contoh kalau ada orang kata kalau bersenam ataupun di outdoor,
sangat sesuai sebab boleh cari tumpang semangat-semangat orang lain. Contohnya brisk walk di taman ke, okey, ataupun jogging ke. Tetapi ada orang yang tak suka outdoor ataupun orang yang tak suka dalam kalangan khalayak ramai. So mungkin dia adalah introvert dan sebagainya. So dia boleh cari corak senaman yang lebih sesuai dengan diri sendirilah. Okey, itu mesej yang terakhir saya, iaitu kenali personality diri sendiri. Okey, so ini adalah kaedah behavior therapy. Ini lebih kepada pendekatan mengubah pemikiran kepada tindakan. Okey. So yang ni biasanya orang dah buat dah sebenarnya. Matlamat perlu spesifik dan perlu perancangan, merancang pemakanan, of course dah ada kan. Itu dah termasuk dalam action tau. Itu adalah tahap action dah lah. Okey, kudapan yang sihat atau bersederhana. Sokongan dari rakan-rakan dan ahli keluarga, ini paling penting. So sebenarnya iFitter ni satu pendekatan yang memang kita nak cari group support. Okey, yang memang untuk capai matlamat yang sama. Alright, ingatkan diri sendiri time by time. Okey, terperangkap dengan pemikiran sendiri. Yang ni kita kena tengok, kena evaluate semula. Sama ada kita ni berlebihan dalam reward diri. Okey, rasa macam dah capai dah 500 gram seminggu, tapi pergi reward diri untuk nanti naik 5 kilogram dalam masa seminggu. So kita tengok baliklah, evaluate semula lah. Okay, ataupun having bad day and then terus makan. So itu adalah stress eating. Alright. Okay, ketujuh, kesilapan atau sedar dan akui, dan juga jangan putus asa lah. Contoh saya letak kat sini bercuti dan makan berlebihan, berat naik. Okay, nanti kita nak raya. So so kita rasa macam raya, so perlu happy, perlu self reward because of kita dah 3 bulan dah kita jaga makan dan sebagainya. So sebenarnya itu hanyalah pemikiran sahajalah. Okey, monitoring, kita tengok saiz baju dan seluar dan sebagainya sesuai tak dengan diri kita sendiri. Apa aktiviti fizikal, makanan dan juga emosi yang kita rasa setiap masa. Okey, yang tu kita kena monitor lah. Jadikan tabiat eksternal jadi internal. Kita lihat contoh eksternal, kita jadikan benda tu sebagai amalan diri kita sendiri, yang mana yang positif lah. And then last message is I can do it. Okay, everyone can do it sebenarnya. Okay, tak perlu pun kita nak tuding jari ataupun judgement. Taklah, orang tu memang bersemangat, so memang dia boleh buat. Tak, kita pun boleh buat. Okay, so losing weight is hard, being fat is hard, so choose your heart. Okay, itulah everyone. Thank you very much. Ada soalan ke? Saya rasa dah tak ada dah. So itu saja perkongsian daripada saya hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.